Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan bab 3, keturunan dan variasi di bawah silibus Sains 3.4. Dan bab permulaan ini kita akan bincangkan dahulu subtopik 3.1, iaitu pembahagian sel. Okey, jadi yang pertama kita tengok dulu kepentingan pembahagian sel ini. Jadi yang pertamanya, pembahagian sel penting dalam proses pembiakan dan juga penting untuk pertumbuhan organisma. Jadi untuk pembiakan ini, kalau kita tengok di bawah kita ada jenis pembahagian sel di sini. Pembiakan ini adalah disebabkan oleh pembahagian sel dinamakan sebagai meiosis. Dalam pembiakan, dalam proses pembiakan ini, meiosis ini akan menghasilkan sel pembiakan jantan dan juga betina, dinamakan sebagai gamet. Hanya meiosis sahaja yang boleh menghasilkan gamet ini. Manakala untuk pertumbuhan organisma di sini, ini adalah disebabkan oleh proses pembahagian sel yang dinamakan sebagai mitosis. Jadi ini untuk menunjukkan perkaitan di antara dua jenis pembahagian sel, ada mitosis dan meiosis, dengan fungsi mereka lah dalam kehidupan sesuatu organisma. Jadi tengok pula pembahagian sel yang melibatkan kromosom dan juga gen. Jadi tunjukkan di sini, ini adalah sel haiwan sebagai contohnya. Sel haiwan di bahagian paling luarnya kita ada membran sel yang bertugas mengawal bahan keluar dan masuk. Kemudian struktur ini ada di antara membran sel dengan ada satu lagi struktur di sini, struktur ataupun komponen yang dinamakan sebagai cytoplasma. Jadi cytoplasma ini adalah matriks atau gabungan antara cecair dan juga organel. Okey, kemudian kita ada struktur nukleus yang dilindungi atau dipisahkan dengan bahagian lain oleh membran nukleus. Dan kemudian kita ada isi kandungan ini dinamakan sebagai nukleus. Dan pada nukleus inilah kita akan lihat nanti di mana nukleus ini mengandungi banyak kromosom. Struktur dinamakan sebagai kromosom yang berbentuk berbenang halus. Jadi kalau lihat di sini ada banyak berbenang halus. Berbenang halus ni biasanya dapat kita lihat dalam peringkat lihat sel tersebutlah. Dan ini juga diberikan contohlah contoh kromosom yang ada di dalam nukleus ini. Dan kalau ditunjukkan pembesaran di sini, pembesaran nukleus ini kalau dibesarkan, pembesaran ini menunjukkan struktur bagaimana terbentuknya kromosom ini. Kromosom ini dibentuk oleh unit-unit detail molekul DNA lah, ataupun molekul yang melibatkan gabungan glukos, fosfat dan sebagainya. Jadi ini adalah pasangan untuk kromosom. Kita ada satu lengan, dua lengan. Ini bersama satu lengan, dua lengan kromosom. Daripada kromosom ini adanya bahan-bahan genetik. Okey, dan ini dibesarkan lagi struktur bopilin ini, struktur yang dinamakan sebagai struktur double helix ini. Dibesarkan lagi untuk menunjukkan keadaan dia. Jadi DNA ini adalah unit paling kecil ini adalah gen lah. Dan unit ini ada gabungan daripada struktur dinamakan DNA, itu deoxyribonucleic acid. Maksudnya yang unit-unit kecil ini dinamakan sebagai asid nukleik. Ini dia gabungan. Ini bopilin
di sinilah yang akan menunjukkan struktur yang dinamakan sebagai DNA. DNA ini ada unsur gula ribose, kemudian ada unsur fosfat dan juga ada base nitrogen dia, iaitu ada adenosina, ada tiamina, cytosina dan juga guanina. Ada 4 base untuk nitrogen yang membentuk DNA. Jadi kromosom terdiri daripada asid deoksiribonukleik DNA dan juga protein. Juga di sinilah sebahagian daripada molekul DNA membuka untuk menunjukkan gen yang ada di tengahnya. Hubungan-hubungan ada hubungan inilah. Gen ini dia ada dia punya base dia ada 4 saja. Biasanya digunakan simbola A untuk adenina, C untuk cytosina, T untuk tiamina, dan yang terakhir G untuk guanina. Ini adalah 4 base yang membentuk gen manusia. Sebenarnya bukan gen manusia sajalah, gen semua benda hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi gabungan itu yang menghasilkan kepelbagaian variasi pada hidupan yang ada di muka bumi. Okey, sebenarnya gabungan DNA ini kalau ditunjukkan di sini kromosom akan mempunyai bahan pewarisan yang dikenali sebagai gen. Jadi gen ini adalah gabungan daripada beberapa molekul DNA lah, dan bila gabungan ini biasanya berbeza sebab AC dan TG. AC, TG ini boleh membentuk banyak gabungan sebenarnya. Boleh membentuk banyak kod yang berbeza. Kod yang berbeza ini yang membentuk gen ini. Jadi gen ialah unit pewarisan yang boleh menurunkan maklumat genetik dari satu generasi ke generasi seterusnya. Contoh diberikan di sini warna rambut. Jadi warna rambut kita ada warna rambut hitam, kita ada rambut perang, kita ada rambut ginger, kita ada rambut merah, contohnya orang island, dan juga kumpulan darah. Kita ada darah A, kita ada darah B, kita ada darah AB, dan kita juga ada darah O. Jadi jenis darah ini bergantung kepada gen yang dibawa oleh ibu dan ayah kita. Jadi bila kita terbentuk dalam proses pembiakan, kita sebenarnya bawa separuh gen daripada ayah kita dan separuh gen lagi daripada ibu kita lah. Jadi sebenarnya apa yang ada pada kita, ciri-ciri yang ditonjolkan pada kita sebenarnya adalah gabungan daripada gen yang ada dalam ibu dan ayah kita, separuh-separuh lah, separuh ibu, separuh ayah. Okey, so kita tengok pembahagian sel jenis mitosis. Jadi mitosis berlaku dalam sel soma. Sel soma ni merujuk kepada sel badan kecuali sel gamet. Sel gamet tidak dinamakan sebagai sel soma. Sel-sel lain dikenali sebagai sel soma. Jadi sel pembiakan yang tidak termasuk sel soma cumalah kalau dalam kes haiwan, termasuk dalam manusia, itu sel sperma dan juga sel ovum. Itu tidak dikira sebagai sel soma. Dan dalam tumbuhan pula dia melibatkan ovule, melibatkan juga bunga atau spora lah. Itu bukan dikira sebagai sel soma. Sel soma sel selain daripada sel-sel gamet yang kita bincangkan tadi. Okay, jadi untuk mitosis dia berlaku di hujung akar dan juga di hujung pucuk tumbuhan. Jadi untuk tumbuhan ini juga dia berlaku di kawasan sel-sel yang dinamakan sebagai sel meristem. Sel meristem ni adalah sel yang pesat melakukan mitosis. Dan ini penting untuk proses pertumbuhan, pertumbuhan-tumbuhan. Contohnya untuk menghasilkan sel xylem
untuk menghasilkan sel floem yang bertugas membawa air dan makanan dalam tumbuhan. Jadi ini dihasilkan oleh sel-sel meristem yang ada pada bekas vaskular yang ada di antara xylem dan floem tersebutlah. Jadi kepentingan mitosis yang pertama menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan. Dan mitosis ini sebenarnya dia menghasilkan sel baru yang mempunyai sifat-sifat yang sama sebiji macam sel induk ataupun sel yang sebelumnya. Maka itu sebab kenapa mitosis ini berfungsi untuk menghasilkan sel baru dalam pertumbuhan supaya dia menghasilkan sel-sel sama. Contohnya berlaku kerosakan pada kecederaan pada lengan kita terluka ataupun kita terlibat dalam aksiden. Maka proses penyembuhan akan melibatkan proses mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru yang akan menghasilkan sel lengan. Jadi tak bolehlah menghasilkan sel telinga pada bahagian lengan kita. Jadi itu yang penting. Maksudnya sel-sel baru yang terhasil mempunyai sifat yang sama dengan sel hidupnya, sel asalnya. Yang kedua, menghasilkan sel baru untuk menggantikan sel atau tisu yang rosak ataupun mati. Contohnya, sel kulit kita akan mati. Boleh katakan setiap saat ada sel kulit kita yang mati. Ataupun sel pipi kita pun. Di mana sel-sel yang mati ini perlu digantikan dengan sel-sel yang barulah. Itu juga melibatkan mitosis. Kemudian kepentingan mitosis menjamin bahan pewarisan dalam sel induk diturunkan kepada sel anaknya. Sebab itu sel lengan akan menghasilkan sel lengan, sel pipi akan menghasilkan sel pipi. Ini dimaksudkan menjamin bahan pewarisan dalam sel induk diturunkan kepada sel anak. Jadi sel ini tetap sama, ciri ini tetap sama. Okey, yang keempat, kepentingan mitosis memastikan bilangan kromosom sel anak adalah sama dengan sel induk. Jadi bilangan kromosom ini sangat pentinglah sebab ianya menentukan spesies kita. Contohnya manusia, kita ada 46 kromosom. Itu manusia ada 46 kromosom. Jadi manusia normal semuanya ada 46 kromosom. Kecuali ada beberapa keadaan yang akan kita tengok selepas ini. Seterusnya, yang terakhir untuk kepentingan mitosis membolehkan pembiakan A-sex seperti belahan D2 berlaku. Jadi pembelahan D2 ini berlaku pada organisma ringkas, contohnya protozoa, contohnya berlaku pada bakteria. Jadi organisma ini tidak perlu melakukan hubungan seks, tapi mereka melakukan pembiakan secara A-sex, di mana mereka tak perlu ada satu jantan satu betina untuk melakukan proses pembiakan. Jadi itu dikenali sebagai belahan D2 yang juga merupakan mitosis. Maka bila berlaku belahan D2 berkemungkinan besarlah memang tak akan ada variasi di antara sel anak dengan sel induknya. Jadi nak tunjukkan proses mitosis yang berlaku dalam video ini tak jalan. Jadi ini peringkat-peringkat mitosis ditunjukkan di sini. Jadi mitosis bermula biasanya sebelum bermulanya mitosis ini, sel akan berada dalam keadaan rehat. Jadi namakan sebagai fasa profasa, keadaan rehat dulu. Jadi bila dalam keadaan nak memulakan proses mitosis, belum lagi mitosis, baru nak mula, terlihat sini dapat dilihat dengan jelas struktur kromosom. Maksudnya kromosom di sini tak lagi berbentuk benang, dia telah berbentuk menebal. Jadi ini berlaku bila sel bersedia untuk melalui proses mitosis. Biasanya ini berlaku pada peringkat dinamakan sebagai peringkat rehat, itu fasa peringkat rehat. Okey, jadi di sini diceritakan sel induk dengan dua pasang kromosom. Jadi ini sepasang, dua pasang
kromosom dalam nukleus akan menebal, memendek dan jelas kelihatan. Okay. Berlaku. Okey, seterusnya peringkat seterusnya berlakunya replikasi kromosom. Setiap kromosom menyalin satu set maklumat genetik. Setiap kromosom mempunyai sepasang kromatik yang disambungkan dengan sentroma. Jadi sini kalau kita lihat, kita ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Tapi sekarang ni selepas berlaku penggandaan dan mereka berpasangan, kita dapat lihat di sinilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya di sini telah berlaku proses penggandaan pada bahan genetik, bahan kromosom. Okay. Jadi dia menghasilkan 8 kromosom, 4 pasangan 8 kromosom. Okey. Jadi ini adalah pada peringkat profasa. Ini dinamakan sebagai profasa. Dalam biologi lah, dinamakan sebagai profasa. Okey, dan sekarang ni dilihat kalau pada peringkat yang ketiga ni ada satu struktur yang baru muncul dinamakan sebagai gelentian gelendung. Jadi gelentian gelendung akan terbentuk dan membran nukleus akan mula hilang. Jadi sebenarnya membran nukleus hilang ini adalah untuk membenarkan pergerakan yang akan berlaku pada kromosom dalam sel ini. Dan gelentian gelendung ini dia ada kutub dia. Di sini di hujung ni ada satu struktur yang dinamakan sebagai centriole, satu lagi di sinilah. Dan centriole ini wujud dalam sel haiwan sahaja. Sel tumbuhan tak ada centriole ni. Jadi peringkat ini masih lagi peringkat profasa. Sekarang ni peringkat yang seterusnya. Okey, di mana pembentukan gelendung menjadi lengkap dan kromosom tersusun di sepanjang satah khatulistiwa. Jadi bila kromosom ini tersusun pada satu garisan di bahagian tengah ini dinamakan sebagai satah khatulistiwa. Ini merupakan fasa yang kedua dalam mitosis, dinamakan sebagai metafasa. Meta, M-E-T-A-F-A-S-A, metafasa. Jadi nak kenal metafasa mudah. Kita tengok bila kromosom tersusun pada bahagian tengah sel, dinamakan sebagai satah khatulistiwa, maka itulah peringkat metafasa. Kemana nak kenal profasa? Bila kita dapat lihat dengan jelas kromosom bukan lagi dalam keadaan berbenang, maka itu adalah peringkat profasa. Kemudian sekarang ni kalau dilihat sini, kalau kita lihat pada gambar ni, kita dapat lihatlah pergerakan berlaku, pemisahan berlaku pada pasangan kromosom yang tadinya berada pada satah khatulistiwa. Penerangan di sini, kromatid berpisah di sentroma dan tertarik ke kutub yang bertentangan oleh gelentian gelendung. Jadi dia tertarik pada kutub yang berlawanan antara mereka. Jadi ini adalah mulanya fasa yang ketiga, dinamakan sebagai anafasa. A-N-A-F-A-S-A, anafasa. Peringkat yang ketiga dalam mitosis. Dan seterusnya di sini kita dapat lihat sel mula membahagi, membran nukleus terbentuk di sekeliling setiap kumpulan kromosom ini. Jadi bila terpisah nukleus bahan genetik tadi, itu adalah peringkat yang keempat untuk mitosis, dinamakan sebagai telofasa. T-E-L-O-F-A-S-A, telofasa. Dan pembahagian lengkap sel ini bila cytoplasma kat luarnya membahagi. Cytoplasma sebenarnya bukan sebahagian daripada mitosis. Dia sebenarnya dinamakan sebagai cytokinesis. Jadi bila plasma terbahagi,
Ianya dikenali sebagai cytokinesis. Dan sekarang ni kamu dapat lihat dengan jelas di sini, dua sel telah pun terbentuk, dua sel baru telah pun terbentuk. Ini yang lengkapnya. Setiap sel anak mempunyai setiap sel anak di sini mempunyai dua pasang kromosom seperti sel induk asal ini. Kalau boleh kita tengoklah, 1, 2, 3, 4. Sekarang ni bila selesai pembahagian mitosis, 1, 2, 3, 4 kromosom juga. Jadi itu antara ciri-ciri yang ada pada mitosis. Dia mengekalkan nombor kromosom sel tersebut. Untuk meiosis pula berlaku di sel-sel organ pembiakan sahaja. Kemudian berlaku di testis untuk lelaki dan ovari untuk perempuan yang telah mencapai kematangan seksual. Kalau untuk tumbuhan berlaku di enter, ini bahagian jantan, dan ovari, betina, tumbuhanlah. Kepentingan meiosis yang pertama menghasilkan gamet untuk pembiakan. Yang kedua, menghasilkan variasi di kalangan spesies yang sama. Yang ketiga, pindah silang berlaku. Pindah silang ni bila berlaku pertukaran genetik antara kromosom. Jadi pindah silang berlaku apabila satu kromatid bertindih dengan kromatid yang lain, lalu berlaku pertukaran maklumat genetik. Jadi ini adalah maksud pindah silang. Dan yang keempat, menjamin bilangan kromosom zygote adalah sama seperti induk 2N diploid selepas sperma bersenyawa dengan ovum. Sebabnya di sini gamet, sama ada gamet jantan atau gamet betina, akan mempunyai separuh daripada nombor kromosom spesies tersebut. Nombor kromosom penuh lah dinamakan sebagai diploid ni. 2N ni maksudnya penuh. Kalau N separuh daripadanya. Contohnya manusia, nombor diploid ataupun nombor penuh kromosom manusia bilangannya adalah 46 untuk manusia. Ada 46 kromosom. Jadi bila berlaku meiosis pada manusia, dia akan menghasilkan sperma yang mempunyai 23 kromosom, sama juga dengan ovum. Ovum juga akan mempunyai 23 kromosom ini. Dan bila berlaku persenyawaan dalam proses pembiakan, sperma bertemu dengan ovum, maka 23 akan digabungkan semula dengan 23. Maksudnya 23 dalam nukleus sperma, 23 kromosom dalam nukleus ovum, maka dia akan balik semula kepada nombor asal kromosom manusia, itu 46. Ini dimaksudkan dengan jamin bilangan kromosom zygote adalah sama seperti induk 2N diploid selepas sperma bersenyawa dengan ovum. Jadi 2N untuk manusia, 2N bersamaan dengan 46. Dan N bersamaan dengan 23 di sini. Kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.